kunci pintu kiri kanan semua tak boleh keluar. Pengarah tunggu sekali duduk kat belakang. Dia pun nak keluar lagu mana? Tiba-tiba aja pengurus kata dijemput. Dia tak panggil ustaz pun. Dijemput Muhammad Nazir bin Ilyas untuk memberikan ceramah putih baju. Tuan-tuan, nak pergi ke mana? Bos buka depan pintu. Duduk fikir tengok. Lepas tu kita kena buat bagi dia pos seronok. Mula-mula dia tunduk dan dia tegak lagi. Bila lama-lama mereka dengar, bila lama-lama mereka mendengar, lama-lama mereka akan jatuh hati, bukan pada ustaz tu, jatuh hati pada ulama. Sebab mereka tak dengar, datang ke pejabat pukul 7 pagi, balik 7 malam, sampai rumah tinggal nak kalah dulu. Pukul 9 malam baru balik rumah. Bila masa nak tengok forum perdana, bila masa nak tengok Al-Kuliah, bila masa nak tengok bicara mufti, bila masa nak beli CD Ustaz Kazim, tak ada masa. Sebab itu tuan-tuan di sini, yang jadi pengarah, satu jabatan, satu syarikat dan sebagainya, jangan jarang. Sebab besok di akhir kiamat, Allah akan soal tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat dengan anak buah tuan-tuan? Kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi depan ni berubah? Semualah kita kalau kita bukan pengarah jabatan, tetapi kita ketua dalam keluarga. Kita bapa, kita tengok menantu-menantu kita balik kampung pakai skirt. Menantu kita tak semayang, nak cakap tak lagi payah. Tuan-tuan kena panggil orang tua untuk bercakap. Bagaimana? Malam ni bapa cadang, bapa nak sambut hari jadi bapa. Hari jadi bapa bukan bulan puasa ke bapa? Pada bulan puasa lah bapa sambut awal. Bulan puasa bukan boleh bersekedarlah, kamu boleh tak faham. Puak-puak ni pula bila sebut aku jadi bila sambut ni tempat kek, tempat lilin, tempat belon, kul dan kepala. Bila semua dah balik, masa itu kita balik ustaz. Jadi bapa minta pada Ustaz Zuhair, tolonglah bagi sikit peringatan pada kami keluarga. Anak-anak tunggu sekejap lah Ustaz Zuhair nak baca doa lepas. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Ustaz Zuhair cerita pasal anak, pasal tak sembahyang, pasal tak hitung aurat, pasal lawan mak bapak. Itulah cara dia. Kita kena banyak berlakon. Bukan setakat dengan jin, kita kena berlakon dengan anak pun. Sebab anak tak sembahyang semua daripada jin. Ya Ustaz, dengan jin pun kena berlakon. Ya. Sebab jin pandai berlakon. Saya kadang-kadang saya tengok orang berubat. Bila orang berubat, dia duduk tengok, dia cekak di sini, dia cekak tahu burun. Kadang-kadang dia ambil paku, dia bubur di jari kaki, dia picit. Kadang-kadang dia ambil dada hitam, dia bubur di antara buku dengan isi. Ni, buku dengan isi cepit. Cakap, dari mana? Cakap. Sakit tu tuan-tuan. Balik rumah dah lagi test. Dekat isteri tuan-tuan. Apa yang pula makcik Ustaz? Saya lah nak test. Tuan-tuan ambil paku, letak di cari kaki, dua celah-celah ni tuan-tuan tiba-tiba. Siapa yang ngantuk kamu? Siapa ngantuk kamu? Aduh, sakit. Cari tengok-tengok. Jin ni tuan-tuan, dia pandai pembohong. Jangan sekali-kali percaya pada jin. Melainkan hitam putih. Jin mana cakap? Betul, pembohong belakang. Tuan-tuan kita tanya dia. Cakap, siapa yang hantar kamu cakap? Orang dekat rumah. Orang dekat rumah tak tahu apa. Elok dia nak tengok upik lagi. Tiba-tiba jin kaburkan. Orang dekat rumah. Akhirnya dah bergaduh dengan orang dekat rumah. Itulah cara jin nak bergaduhkan kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada pengamal-pengamal perubatan. Susahlah tanya. Daripada mana? Sebab apa nama dia? Aku suka dekat dia. Aku cinta dekat dia. Siapa yang ada kamu ni? Tuan aku lah. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ada haji dengan isteri saya. Patutlah. Sudah. Saya cuma nak ceramah. Apa hal? Jangan sekali-kali percaya pada jin. Dia pembohong. Habis itu macam mana Ustaz? Suruh dia keluar. Dia bukan dunia kamu. Kamu dunia jin. Ini dunia manusia. Aku perintah kamu keluar daripada tubuh badan. Tak nak keluar. Keluar. Kalau tidak, bunuh kamu. Bunuh lah. Ni orang takut
Jin macam itu. Tuan-tuan jangan duk tanya. Siapa menghantar? Siapa buat? Sebab apa buat? Semuanya pembohonglah tuan-tuan. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak berubat dengan apabila ada gangguan-gangguan, tuan-tuan kadang-kadang kena bohong. Bohong pada jin tak dosa. Aku akan keluar dengan syarat apa? Dengan syarat aku nak makan. Boleh, aku sediakan makan. Aku bagi hang jagung dekat anak. Nah, tuan-tuan dia rebus jagung. Ni jagung nak masak. Dia betul aku. Dia pun pesan. Jin pun keluar. Kita tanam belakang. Tanam dalam hutang. Selagi mana jagung ni tak tumbuh, hang jangan balik ke rumah Ispak. Faham jin tadi. Maka jin ni bodoh. Dia pun tunggu. Bila nak tumbuh pokok jagung ni. Nak tumbuh apa? Dah rebus. Tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada saya. Yang saya cakap ni bukan saya cakap saja. Tak saya berlaku dekat saya. Itu yang saya cakap bulan lepas. Saya tuliskan sebuah buku tentang pengalaman saya bila saya sakit. Sakit teruk. Tahun 90-an dulu ni. Sampai tahun 2001. Pengalaman saya sakit itu, petua-petuanya saya tulis. Doa-doanya, buku-buku amalan-amalannya saya tuliskan. Sekarang saya jadikan sebuah buku. Untuk tuan-tuan berkongsi, ambil amalan. Sebab apa yang saya buat itu, saya kutip sana sikit, jadi amalan. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan. Sehinggalah bila saya nak pergi mengajar, saya punya pemandu sampai, PA saya pun sampai, tunggu depan rumah. Bila saya bawa kitab, letak serba atas, baru nak mengajar, saya pun jatuh. Duduk balik, orang bapa balik, duduk atas kucing balik, penuh sampai semalam. Asyik sebut mengajar, sakit. Asyik sakit, mengajar. 2 hari sembuh. Jom, mulai malam ni boleh start kuliah. Keluar balik muka pintu, lembek balik, jatuh balik macam saya buruk, tak balik atas kucing. Saya pun berubat apa semua tuan-tuan. Baru saya dapat ilham. Buat semayang istikharah, minta petunjuk pada Allah. Apa masalah aku ni? Sakit dah okey. Masalah dia tak boleh keluar rumah. Baru saya dapat ilham. Rupa-rupanya jin ini diganggu, ditugaskan pada saya untuk menghalang saya pergi mengajar. Bila niat sebut nak mengajar, sakit. Jadi saya kata dekat pemandu saya dengan PA saya, kamu kalau nak datang sekolah saya, sikit loceng rumah. Ustaz, jom main bola. Jadi saya memakai jubah, bawa serban, bawa beg. Okey, pada mana? Semua tuan-tuan saya mengajak kata boleh ke tak? Tanya rumah tak sakit apa pun. Sebab jin kata, dia main bola. Aku diarahkan untuk jangan bagi dia mengajar ya, dia main bola tak apa dia. Takkan dia tak tahu saya tak pakai bisi bola, saya pakai jubah. Takkan dia tak tahu, dia tak boleh fikir menonton jin. Itulah makhluk yang bernama jin. Dia lurus bendul. Kalau dia mengganggu Ustaz Zuhir saja, isteri Ustaz Zuhir jangan takut. Sebab dia dihantar untuk Ustaz Zuhir. Sebab tu tuan-tuan, bila Ustaz Zuhir sakit, jangan takut ziarah tu. Aku tak nak ziarah dia, nanti aku sakit. Tak sakitnya tuan-tuan, sebab dia nama tuan-tuan tak masuk dalam list. Itulah cara nak dipuji. Kadang-kadang cara menipu jin terpaksa diguna pakai untuk menipu manusia. Malam ni mak nak buat hari jadi untuk ayah hampa apa kali lah. Ya ke mak? Bukan bulan puasa saya jadi ayah mak. Sajalah bulan puasa tak boleh makan. Bulan ni tak boleh makan. Datanglah. Kamu boleh tolong-tolong mak. Taklah penat. Bulan puasa penat kalau masak sehari. Baliklah budak-budak pulau. Bawa tu hadap tiup. Main datang balik tiup. Datang balik jumpa. Ada masuk semua. Main balik tiup. Main balik. Untuk sambut hari jadi ayah. Tengok Ustaz Zuhir sampai. Tengok duk tiup dia sampai. Apa hal pula ni? Mereka nak lari di mana? Masa itulah. Inilah dia panggil hikmah.
kebijaksanaan. Kita nak dakwah kepada orang kena bijaksana. Bijaksana ni bukan maknanya cakap pelan-pelan. Bukan maknanya bijaksana ni cakap slow-slow. Tuan-tuan, kita hendak menggunakan cara yang berkesan bagaimana. Kalau itu hikmahnya, Ustaz Zuhair pun tidur. Hikmahnya maknanya kebijaksanaan. Ada masanya kena dengar. Tak boleh tuan-tuan, harap. Ada masanya kena pelan-pelan. Tak boleh makcik oi, harap, dosa. Kadang-kadang kena cakap begitu. Macam kita lah, macam kita tengok makcik nak pisah jalan. Nak pisah jalan, tak tengok kiri kanan. Takkan tuan-tuan nak cakap pelan dalam makcik tu. Makcik, saya tengok sebut terbang melanggar. Pada masa itu hikmahnya, makcik, ayo! Makcik pun pusat belakang balik, ya Allah. Nasib baik kamu sebut makcik tak nampak langsung anda. Oh, Allah makcik. Itulah namanya hikmah. Dia menyuruh kita supaya hikmah dalam dakwah pun begitu. Sebab ada orang komplain saja, Ustaz kali ni ceramah gelak banyak. Kalau nak saya ceramah tak ada lawak langsung, dahlah sifat ni tak pusing. Saya tak apa ni, sifat ni ada pula ada tuan-tuan, sifat tak ada strik kepada Allah. Kalau lah saya ceramah strik, tuan-tuan pun tidur, tuan-tuan hangat, tuan-tuan panas. Tak tahu ada balik keluar. Dia dengar cakap kita. Jadi saya kena jaga audien. Saya terpaksa jaga tuan-tuan. Tuan-tuan penat. Ada puji dia mengambil. Bila puji dia, boleh puji langsung. Tuan-tuan letih, penat, tak mandi pun ada. Ini hamil masjid Belanda tak mandi. Mandi pagi tadi, 6:30. Itu pun pasal mandi cepat tu, mandi dulu. Masya Allah, subhanallah. Tiba-tiba saya ngaji straight, itu namanya tidak ada hikmah. Dalam nak dakwah, kita kena banyak hikmah. Baik, kemudian. Dia kata bila dah cakap banyak, dah tak sedar, maka jadilah cakap itu. Jikalau mengeluarkan percakapan yang haram, dapat dosa. Seperti berbuatkan kisah main perempuan. Berdosa. Tapi kita tak boleh lupa bukti Ustaz, apa nama, dekat Belanda itu. Oh Ustaz, tolong lah. Tengok perempuan tu lari serius Ustaz. Ya tu. Dengan Ustaz pun dosa je. Yang ada sebut Yesus tu macam tu. Saya pergi kat Belanda tu kak, perempuan tu pergi jalan tak pakai apa tu lah cermin kak tu. Tapi mereka bagus kak, walaupun mereka pelacur kak, mereka ada klinik lah apa semua tu pelacur kak. Sebab mereka bagi sukai untuk kerajaan Belanda kak. Oh, bila abang kata nak Belanda lagi? Jadi tuan-tuan, kakak ni kalau suami sebut nak pergi Belanda, akak kena ikut lah ke orang. Duk cerita pasal pelacur di Belanda pasal. Tak ada faedah pun kita bercakap benda itu. Maka hukumnya adalah dosa. Ataupun perbuatan kisah kesedapan dan kesukaan minum arak. Tapi dalam banyak-banyak arak tak ada lawan dengan yang cukup sedap rosak. Saya pengalaman minum 10 tahun. Jadi yang tu pada sedap lah. Bila kita minum tu rasa-rasa berdosa kita dengar cakap. Boleh berpuisi arak lah. Yang ketiga yang berbuatkan kisah sukakan saya judi. Suka makan kandung, makan dadah, dan suka busuk mulut, pelucak, pencarut, pengutuk, dan perbuatan kesedapan orang berharta. Dia kata perbuatan yang berdosa lagi ialah suka makan kandung, bercakap sukanya sedapnya makan dadah, sukanya makan ekstasi, ataupun suka busuk mulut. Busuk mulut ni maknanya mulut jahat, mulut tong sampah. Semua cakap benda yang kotor saja. Seperti bercakap pelucak, pencarut, pengutuk, ataupun berbuat kesedapan orang berharta, ataupun kebesaran raja-raja dan kemegahan orang besar, dan berbuatan tentang kehebatan orang-orang kaya, dan berbuatan apa